Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 3 bulan 12 2021, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, kitab yang disusun oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini menarik. Kita sudah masuk dalam kitabul adab, kitab Iyadatil Marid. Kitab Iyadatil Marid, kitab tentang ziarah orang sakit. Sambungan kita pada kali ini bab yang ke-145. Bab 145. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 601. Yang ada versi lain, cari hadis nombor 901. Cari hadis. Nombor bab 145. Nombor hadis 901. Biasanya nombor hadis dia tak berubah. Kalau berubah pun sikit-sikit lah. Mungkin 1-2 perbezaan. Cari bab lah. Cari bab dan cari hadis. InsyaAllah kita jumpa. Hadis bab kita ni, bab 145, babu yud'a bihi lil marid. Bab bacaan ataupun doa dibaca untuk orang sakit. Orang tu sama ada kita sendiri sakit, kita baca untuk kita jampi kita sendiri, atau orang lain yang kita pergi ziarah, yang kita jaga dia. Jadi kita dua-dua tu boleh. Dua-dua tu dibenarkan untuk kita jampi ataupun kita baca. Ruqyah, dia panggil ruqyah. Jadi insya-Allah inilah jampi-jampi yang maksur, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hak Nabi, kenapa ambil yang lain? Kadang-kadang kita tertinggal hak Nabi ni, belajar pun tidak hak Nabi. Habis hak orang lain jampi serampah mentera atau habis hafal belaka. Jumala jin tu jin ni semua kita tahu belaka, kecuali apa? Kecuali jampi yang Nabi ajar kita tak pandai. Kita kata di manakah title kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah? Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mesti depan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada bacaan-bacaan lain yang tidak, jampi-jampi yang tidak menyentuh akidah, boleh. Tapi utamakanlah bacaan-bacaan yang warid. Yang warid itu maksudnya yang datang, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ini rahmatan lil alamin. Dia bawa kepada kita bacaan-bacaan, dia ajar kepada kita adab-adab supaya kita beramal dengan ajaran yang ditinggalkan itu. Baik para pelajar sekalian, tengok hadis yang pertama dalam bab kita ni, hadis 901. Hadis 901. Dan bagi jemaah yang sudah dapat, kita dah bagi kepada para jemaah sekalian risalah di bawah tajuk motivasi pesakit. Ni risalah yang saya bagi dah. Motivasi pesakit dan adab ziarah orang sakit. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sudah ada risalah ini, ataupun kitab perisai Muslim. Kita ada. Dalam yang ada ni boleh buka untuk kita ijazahkan ataupun kita belajar apa kebacaan yang sepatut kita baca bila kita sakit ataupun apabila kita pergi ziarah orang sakit. Bila kita sakit atau ziarah orang sakit, apa yang patut kita baca. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil kitab kita ni, insya-Allah. Baiklah, tengok hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai'an minhu
au kanat bihi qurhatun au jurhun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala. Dengar dah. Kita tengok terjemahan dan sambil kita terus belajar cara, ajar cara-cara bagaimana kita nak baca, nak jampi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang datang mengeluh, mengadu sakit. Bila orang ni mari dia bagi tahu ke Nabi, ya Rasulullah saya sakit. Saya sakit. Atau terluka kecil atau besar. Orang ni sakit atau luka, maknanya ada kudis. Ada kudis, ada sakit tempat luka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan menggunakan jari telunjuk. Ni jari telunjuk ni. Nabi kita guna jari telunjuk seperti ini. Sufyan bin Uyainah rawi hadis ini, dia pun tunjuk jari dia. Saya pun nak tunjuk tuan-tuan, ini jari kita. Perawi hadis meletakkan jari telunjuknya ke tanah. Kita ni tak ada tanah, ada kitab depan saya ni. Tak apalah, kita buat contoh. Ambil jari telunjuk, letak atas tanah. Lalu mengangkatnya dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca. Qala, Nabi kita baca. Tuan-tuan tengok. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Sekali lagi saya baca. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bi saqimuna biizni rabbina. Hadis ini muttafaqun alaih. Jangan baca itu riwayat hadis. Pengeluar hadis ini Bukhari dan Muslim. Sepakat dua imam yang besar ini. Maksudnya bismillah dengan nama Allah. Debu tanah kami dengan ludah sebahagian daripada kami, semoga ia dapat menyembuh orang yang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami. Dengan izin Tuhan kami. Jadi bagaimana hadis ini mengajar kepada kita cara dia macam ni. Tengok dalam kitab Perisai Muslim ada, dalam buku kita ni pun alhamdulillah. Dalam bacaan kita ni ada. Bila sakit kita baca. Kalau tak ada salah ambil dalam Perisai. Fiqhul hadis. Hadis ni rawahul Bukhari Muslim. Fiqhul hadis, cara hadis ni kata apa? Ar-raqi, dengar ni tuan-tuan. Ar-raqi ni orang yang nak baca tu, yang nak ruqyah tu. Ya'khudhu min riqi nafsihi ala isbih as-sababah. Mana kita mula-mula kita ambil jari kita ni, kita ambil air liur kita. Tak air liur, biar ada air liur kat sini lah, supaya melekat tanah tu. Kemudian kita pun letak jari kita tu atas tanah. Cari tanah yang bersih lah, debu-debu yang bersih letak. Bila tanah tu lekat, kemudian kita ambil debu tadi, kita pergi letak tempat yang luka. Tempat luka ke tempat sakit tu letak situ. Kemudian kita baca doa ni. Bismillah. Pandai tak? Basahkan air jari, letak atas tanah, kemudian ambil letak di tempat luka tadi. Kita baca Bismillah dengan nama Allah. Turbatu ardina, tanah daripada bumi kita, biriqati ba'dina, dengan air liur kita, yushfa bihi saqimuna, Allah Ta'ala sembuhkan dia penyakit-penyakit kita, biizni rabbina, dengan izin daripada Allah. Nak. Cuma timbul lagi soalan, tanah mana tu Ustaz? Tanah mana? Jangan cakap tak habis. Alhamdulillah dalam buku Madinah ni. Dalam buku Madinah, tuan-tuan tengok di bab akhir sekali. Di akhir bab, saya letak satu tajuk, bab yang ke-9. Tamar dan tanah Madinah. Sebab bila orang pergi Madinah ni, ada guide travel ni dia bawa pergi
pergi cari, dia panggil Wadi Syifa di Madinah. Sebenarnya kalau mengikut daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata, Imam Nawawi kata menurut majoriti ulama, maksud bumi di sini umum. Termasuklah bumi kita ni. Saya di sini, bumi Sungai Durian ini termasuk juga turbatu ardina. Mana-mana saja. Tapi ada yang mengatakan itu khas untuk bumi Madinah. Tapi saya lebih suka pendapat majoriti ulama itu, iaitu mereka mengatakan bumi itu umum. Asalkan tanah yang bersih boleh kita. Jangan ambil tanah yang penuh bakteria pula, menambahkan luka kita lagi. Jangan. Hadis ini menjelaskan cara untuk mengubati luka secara umumnya, iaitu membasahkan jari telunjuk dengan air liur sendiri, kemudian meletakkannya ke tanah sehingga lekat debu tanah di jari, lalu menyapunya di tempat luka sambil membaca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata-kata Imam Nawawi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Di kata Ibnu Hajar, sahabat yang didoa oleh Nabi itu nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Baiklah. Yang pentingnya bukan khas untuk bumi Madinah. Tapi kalau kita ambil bumi Madinah lagi baik. Tapi umumlah bumi itu bermakna tuan-tuan dan puan-puan boleh je ambil tanah-tanah yang mana yang bersih, kita ambil untuk kita jadikan ubat. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis yang kedua dalam bab kita ini. Wa anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul. Dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi salah seorang daripada keluarga dia. Nabi pergi tengok keluarga dia. Ada kata ba'd ahli, dia terjemah dengan isteri dia. Yang pentingnya keluarga dia, isteri dia ke siapa, Nabi pergi ziarah. Yamsahu biyadihi al-yumna, kemudian Nabi gosok dengan tangan kanan. Di kita ni kalau kita ada tangan kanan lah, tak sakit, kita banyak guna tangan kanan. Nabi kita dia suka yuhibbut tayamun, suka guna kanan. Kiri ni untuk kerja lain. Maknanya kita pergi tengok orang sakit, kita pun gosok dia sambil kita baca doa ni. Ikut semua doa ni. Dalam kertas ada doa ni. Dalam kertas ada, dalam perisai Muslim ada. Yang belum dapat kertas boleh minta. Nabi baca doa ni, ikut semua doa. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Tu anak baca seluruh tu kan, baca dia 3 tu, nak suruh tuan-tuan boleh ikut. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas, ya Allah Tuhan seluruh manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ni, penyakit yang dihadapi oleh saudara kami ni. Washfi, sembuhkanlah. Antas syafi, hanya engkau yang dapat menyembuhkannya. La shifaan illa shifauka. Tidak ada kesembuhan yang betul-betul sembuh kecuali daripadamu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan tinggal lagi penyakit. Hadis ini muttafaqun alaih, juga diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua dah pandai ada kita kan. Tadi kalau ada luka ada apa, kita ambil tanah. Yang ni tak ada tanah apa, kita gosok yang tempat orang sakit tu, gosok. Kalau keluarga kita lah, anak beranak kita, isteri, suami, adik-beradik, mahram boleh kita sentuh. Kalau orang tak boleh sentuh, jangan sentuh. Saya nak jampi ni, walaupun orang itu perempuan bukan mahram lah, tidak aja. Kita tak usah sentuh dia lah, kita pergi baca je lah zikir. Baca ni, tak apa lah. Kita pergi, kalau contohnya orang duduk atas katil hospital, kita pergi pegang katil lah. Jangan pula pegang orang. Dia ustaz kata kena pegang. Pegang mahram tak apa lah, jangan pegang orang lain lah, sama-sama lelaki tak apa. Mana hadis ni
Nabi kita sallallahu ajar, kan, bila pergi ziarah orang sakit, jangan lupa doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana itulah saya bagi ketah ni supaya tuan-tuan boleh bawa ke mana-mana. Dalam buku perisai Muslim pun ada, senang. Sekarang ni perisai sudah masuk dalam handphone, lagi mudah. Bagi nak ziarah orang, baca. Alhamdulillah. Dan kalau boleh lah, kita duduk di klinik, di hospital, sahabat-sahabat kita bagi hospital ni, tulis ni doa-doa ni lekat kat dinding ni. Sekurang-kurang orang datang, dia baca. Alhamdulillah. Ataupun kalau keluarga kita sakit, kita tulis photostat besar-besar kertas ni letak dekat kepala keluarga sakit. Bila orang waktu ziarah kita letak. Siapa dia datang, anak tunjuk. Baca ni. Kita minta orang baca dulu. Nak hafal mungkin tak ingat kot, kan? Kita baca. Alhamdulillah. Hadis yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu anhu qala annahu qala li Thabit rahimahullah taala, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala bala. Tengok ni, daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata kepada Thabit radhiyallahu, seorang rahimahullah, Thabit ni murid dia lah, murid Anas, sakit. Anas pergi ziarah dia. Tengok, Anas ni seorang sahabat yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas pergi ziarah. Anas kata apa? Ya Thabit, ala arqika bi ruqyati Rasulillah. Nak ke tidak aku jampi kamu, aku baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit menjawab, bala, sudah tentu nak, kenapa tak nak? Qala, Anas pun baca doa ni, doa yang sama tadi juga. Allahumma rabban nas. Tapi lain sikit dia. Yang riwayat kedua ni berbeza sedikit dia kata. Allahumma rabban nas muzhibal ba's. Yang tadi azhibil ba's, yang ni muzhib. Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi. Tengok beza kan? Ishfi anta syafi la shifaa la syafiya. Sedikit perbezaan. Ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Rawahu al-Bukhari. Maknanya lebih kurang sama jugalah. Ya Allah, Tuhan semua manusia, Tuhan yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakit sahabat saya ni. Sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan, tiada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Rawahu al-Bukhari. Itu bacaan yang ketiga. Ini di antara adab lah. Adab bila kita pergi tengok orang sakit, jangan lupa apa agenda kita, doakan mereka. Berdoa kita dengan doa-doa yang dimaksud, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang keempat, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ni sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat sakit. Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya Sa'ad. Rasulullah datang ziarah Sa'ad. Ini kata di para ulama hadis, istihbab. Elok imam-imam, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua masyarakat turun padang pergi ziarah orang-orang di bawah kita. Elok, kita boleh pergi. Apalagi kalau orang tu keluarga kita sendiri, lagilah kena pergi. Menarik. Faqala, Nabi kita pun berdoa khas. Ini dipanggil doa khas. Kalau kita pergi ziarah orang yang kita kenal, kita doa. Nabi kata, Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan.
Nabi ulang 3 kali. Ya Allah, sembuhlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhlah Sa'ad. Hadis ini sahih, rawahu Muslim. Kata di para ulama hadis, yang pertama fiqh hadis ni istihbabul ilhah fi du'a. Elok bila kita berdoa kita minta sungguh-sungguh. Sebab tu Nabi ulang 3 kali, Allahumma shfi Sa'dan. Kita ziarah, kita doakan dia. Yang kedua, elok kita sebut nama pesakit itu. Elok kita sebut nama pesakit. Dia ni nama Sa'ad. Kau jangan bawa hadis ni. Kawan tu yang sakit tu nama apa? Nama Umar, kita kata. Nama Yazid. Nama Yusuf. Kita baca doa Allahumma shfi Sa'dan. Janganlah. Ni Nabi, betul lah Nabi doa kepada Sa'ad. Jadi kita doa pada siapa? Tukar nama ini kepada nama orang yang sakit tu. Kita kata kita ziarah siapa ni? Yusuf lah, senang. Jadi kita doa Allahumma shfi Yusuf. Allahumma shfi Yusuf. Allahumma shfi. Sebut nama kawan tu. Menarik. Dia pun terasa dihargai. Masya Allah, dia datang doa khas pada aku. Doa khas dengan sebut nama dia. Itu ini di antara adab Nabi SAW. Dia panggil yang pertama ilhah, mana bila kita doa sungguh-sungguh minta sembuh. Yang kedua, elok kita sebut nama pesakit. Sebut nama dia lah. Allahumma shfi. Siapa dia yang sakit tu? Sebut nama dia. Jadi dia pun suka gembira. Dia panggil ustaz mari, sebut nama khas. Jadi kita kata alhamdulillah. Dari sudut dalam bahasa dia panggil maknawiyat. Apa makna maknawiyat? Dari sudut psikologi pun orang sakit ni rasa dihargai bila kita pergi. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita duduk jauh contohnya, kita boleh telefon. Ya akhi, apa khabar? Boleh kita tanya. Kemudian kita doakan kepada dia. Berapa dah kita? 4. Yang kelima, doa yang kelima, wa an Abi Abdullah Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi. Daripada Abi Abdullah Utsman bin Al-As. Utsman bin Al-As, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaka tu mana dia pergi mengadu. Ya Rasulullah, saya sakit, minta doa. Kata di para ulama hadis, kita minta doa itu tidak layak dah. Mana tidak mengurangkan sifat tawakal. Itu dipanggil ikhtiar. Tidak jadi masalah. Saya sakit Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda. Dengar tuan-tuan. Ini cara kita nak jampi kita sendiri. Cara kita jampi diri kita sendiri. Bila kita rasa sakit, kita buat macam ni. Macam mana cara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika." Letak tangan kamu di tempat yang kamu rasa sakit. Sakit kepala, letak tangan sini. Sakit dada, letak tangan sini. Sakit lutut, letak tangan di lutut. Di mana saja kita rasa sakit, letak tangan kita di tempat sakit. Waqul. Kemudian kamu baca. Apa yang kita nak baca? Bismillah. Bismillah. Bismillah 3 kali. Waqul sab'a marat. Kemudian baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca berapa kali? 7 kali. Hadis ini rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Maksud dianya, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah dan kekuasaannya daripada keburukan penyakit yang aku tanggung dan aku takut ini. Awal-awal lagi lah, kalau kita dapat kesan penyakit apa-apa di tubuh kita, di mana saja penyakit kita letak tangan kita, kita jadi bomoh sendiri.
Jadi tukar jampi. Contohnya sakit tangan. Tiba-tiba tangan sakit, kita letak tangan sini, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Tuan-tuan baca lah, ambil dalam kitab kita Perisai Muslim tu ada, alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini, dalam fiqhul hadis, dia kata harus kita mengadu sakit kita tu kepada orang yang boleh memberi kebaikan kepada kita. Contohnya kita mengadu kepada ustaz, ustaz, saya ni sakit, minta tolong doakan. Tak payah minta tolong doa sebenarnya. Ustaz sendiri akan doakan. Jadi eloknya bila orang tu bagi tahu dia sakit, kita doa terus je. Izhabil ba'sa rabbanas ishfi wa anta syafi, kita doakan kepada dia. Ataupun kalau dia depan kita kata Allahumma shfi yashfika, kalau kau boleh dah, atau sebut nama, itu lagi baik. Maka setiap orang yang boleh memberi manfaat kepada saudara dia walaupun dengan doa, teruskan bagi manfaat. Kita kadang-kadang bila dengar orang sakit asyik buka tabung ya. Sekarang ni kita buka tabung untuk bantu saudara sakit. Tak salah. Jangan salah faham bahasa saya. Tapi adakah kita buka mulut untuk berdoa kepada saudara kita? Itu satu lagi yang kita kenal tak? Iaitulah tabung doa. Kalau macam ni kena buka Zoom lah. La kullu wahid yad'u li akhi. Setiap orang berdoalah kepada saudara dia. Sebab doa seorang saudara li akhihi bi zahril ghaib mustajab. Doa seorang yang di sebalik tabir, maknanya kita doa tanpa diketahui oleh Tuhan dia, itu lebih mustajab daripada doa duduk i'lan. I'lankan doa, kita doa secara sembunyi lebih baik daripada doa bising-bising. Doa bising-bising ni kadang-kadang nak cari glamour ya. Lebih ikhlas doa sorang-sorang. Kita dengar, tengok, contohnya kita dapat maklumat dalam grup ke, dalam apa Facebook, tengok anak dia share, bapak saya sakit sekian-sekian, kita pun ya Rabbi, bismillah, baca doa selalu. Baca doa ni yang Nabi kita ajar, sembuhkan. Tak rugi tuan-tuan kalau kita berdoa secara sembunyi, malaikat datang mengaminkan doa kita dan mengatakan walaka bimislih, penyakitmu juga Allah sembuhkan. Kita doa kepada saudara kita, malaikat doakan untuk kita. Gembira kita kalau kita faham. Ni yang kita tak asyik, kita tak percaya ke malaikat, duk percaya ke orang kan? Sebab itulah duk tulis sana sini, duk iklan sana sini. Baik, kita berinteraksi dengan malaikat insya-Allah. Baik, yang keenam, bacaan ataupun doa yang keenam. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu. Tengok terjemahan daripada Abdullah bin Abbas, habrul ummah wa turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan, siapa menziarahi orang sakit yang belum sampai ajal. Kalau orang sakit dah sampai ajal, pergi baca lah apa pun, malaikat sudah tunggu dia, tak boleh dah. Faqala indahu sab'a marrat. Dengar ni para jemaah, kita kena baca 7 kali doa ni. Baca 7 kali doa ni. Ikut semua. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Bagi ada pelajar ada kitab, tutup setakat tu je. Jangan pula illa afahullahu min zalikal maradi. Lah, itu bukan bacaan. Tanda bacaan bermula di sini. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Berapa kali? 7 marat, 7 kali. Jumpa tempat tanda tu. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Maksud dia, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan pemilik arasy yang agung, semoga Allah berikan kesembuhan kepada kamu. Kalau pesakit tu wanita, Tuhan tukar baris bawah. Tukar baris bawah kaf akhir sekali tu letak ki. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaki. An yashfiyaki. 7 kali kita kata.
illa afahu Allahu min zalikal marad. Nascaya Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan daripada penyakit itu. Tapi dia bukan kompayakun. Baca agak pakai sudah lalu. Tutuplah hospital dah. Sekali kita pergi melawat hospital, tutup buat ni sebab ustaz datang. Lah, waktu sakit ni, dia kita dengan penyakit ni, dia berbeza antara sakit dengan masjid. Masjid pergi lambat, balik cepat. Sakit datang cepat, balik lambat. Itu beza di antara kita dengan masjid. Saya tak perlu siapa-siapa ni tuan-tuan. Masjid pergi lambat, balik cepat. Pergi orang duduk khutbah hari kedua baru sampai. Tapi lepas solat dia paling awal turun. Sakit datang cepat. Berjalan-berjalan tiba-tiba kita tersepak. Sepak batu, patah kaki. Patah anak jari contohnya. Doktor kata sebulan kena duduk dalam semin. Tengok. Datang cepat, balik lambat. Siapa? Penyakit. Jadi penyakit. Yang pentingnya kita yakin dengan bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sanad yang baik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Wa qala al-Hakim hadithun sahihun ala syartil Bukhari. Maknanya hadis ini sahih. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita baca. Bila Tuhan nak sembuh, itu kuasa Allah. Kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai Muslim. Kita telah berdoa untuk saudara kita yang Muslim. Kita telah melaksanakan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sembuh sekarang pun pahala sudah dapat. Eloklah kalau tuan-tuan tengok orang sakit, ambil doa ni, letak di dalam grup tu, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, kalau dia seorang laki-laki, an yashfiyaki kalau dia seorang perempuan, kalau dia ramai, an yashfiyakum, boleh. Allah Ta'ala sembuhkan kamu semua sekali. Baik para pelajar sekalian, senang ya kita belajar doa Nabi ni, tak ada susah. Tidak ada satu-satu yang menyusahkan, memang berat, tak ada. Yang berat tu kalau kita nak main capi serapa, jemalang tu, jemalang ni, habis jemalang panggil belakang. Jemalang bukit, jemalang bumi, jemalang planet, jemalang karut, semua panggil. Ini yang jadi masalah kita ni. Bila hak sunnah Nabi, tenang. Tidak ada perkara yang pelik berlaku. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada bacaan yang ketujuh. Bacaan yang ketujuh. Wa anhu ay an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala. Dengar ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ziarah seorang badui sakit. Tak tahu ziarah di mana, dia tak cerita. Dia tak riwayat, tak kata Nabi pergi ziarah dalam kemah dia ke dalam mana. Wallahu a'lam. Yang penting Nabi ziarah seorang badui, orang biasa, orang kampung. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pergi ziarah, bukan ziarah orang besar-besar ya. Nabi ziarah badui, orang kampung. Mungkin dalam kemah duduk. Rasulullah pergi ziarah. Kita pun kena ambil lah sunnah ni, pergi ziarah orang bandar, pergi ziarah orang kampung. Pergi ziarah orang duduk di hospital, keluarga kita, siapa saja boleh kita ziarah. Wa kana idza ala man dakhala ala man ya'uduhu, Nabi sallallahu bila dia pergi ziarah orang, dia akan kata la ba'sa. Tengok ni tuan-tuan baca. La ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Hadis ini riwayat Bukhari. Mana hadis sahih? Maknanya Nabi kata, la ba'sa, jangan sedih. Jangan duka cita. Saya tahu awak sakit. Mudah-mudahan penyakit ini menjadi pembersih dosa kamu. InsyaAllah. Hadis ini rawahul Bukhari. Jadi, adakah kita nak kata gini saja? La. Kita utamakan doa tadi. Yang Nabi suruh sebut tadi. Baca doa 7 kali dulu. Kemudian, bila kita duduk cakap-cakap lagi, sahabat ni pun kata Allah sakit. Kita pun ulang kalimah ni, la ba's. Tahur insya-Allah. Sabarlah. Jangan sedih. Mudah-mudahan penyakit inilah Allah, kita nak jumpa Allah dengan kita bawa hati kita yang bersih, tak ada dosa lagi. Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan penyakit yang adanya.
Itu dia panggil ayat motivasi. Tapi kena tengok orang juga. Setengah orang ni tak boleh dia cengih. Kalau kita kata la ba'sa tahur, tahur insya-Allah bersih dosamu, dia cengih mata. Kawai banyak dosa ke guana? Tengok orang juga. Sebab itulah kita mula dengan doa hak Nabi dulu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim dulu. Kemudian bila cakap lagi dia sebut tentang sakit, kita kata la ba's. Tahur insya-Allah. Tahur insya-Allah. Ataupun kawan-kawan kita sendiri, jalan-jalan tiba-tiba teratuk kepala dia di apa kayu. Aduh sakit. Kita berkata la ba's tahur insya-Allah. Kita tengok suasana lah. Tengok suasana, tengok mood orang juga. Kadang-kadang orang dia tak boleh. Kita doa dia cengih balik. Macam dia salah, kita kata Allah yahdi. Allah Ta'ala beri hidayah kepada awak. Padahalnya doa tu. Tapi dia celak mata. Apa aku sesak ke? Orang ni kena belajar ilmu psikologi ni. Ilmu psikologi jangan main. Bahasa jenis orang cengih, kalau dia tak kena, dia marah balik dengan kita. Dia bukan terima kasih dengan kita. Kita pula kena marah dengan dia. Tak pasal-pasal. Baiklah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara doa yang diajar. Maknanya kita boleh kata la ba'sa tahur. Ini lebih sesuai tengok keadaan. Macam tadi lah anda kata, sama-sama kita berjalan tiba-tiba teratuk belaga dah. Kita kata la ba'sa. Engkau sok tak belakang kawan tu la ba'sa tahur insya-Allah. Kita nak baca as'alullahal azim rabbal arsyil azim pun sani baru kena, tak tahu sakit ke tidak. Jadi suasana cara nak baca tu alhamdulillah ada keluasannya, Allahu akbar. Baiklah, itu yang ke berapa kita? Yang ketujuh kan? Yang ke-8, sabar, ada 2 je lagi doa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Muhammad ishtakaita. Qala na'am. Dengar ni tuan-tuan. Ini menarik juga ni. Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Nabi. Dan Jibril bertanya, "Ya Muhammad, ishtakaita?" Muhammad, adakah tuan sakit? Qala na'am. Nabi kata, "Ya, saya sakit." Qal. Jibril pun jampi. Tengok. Jibril jampi, dia doa untuk Nabi tanpa diminta. Sebab hadis ni dia tak bercanggah dengan hadis 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allazina la yarquna wa la yastarqun. Tidak menjampi dan tidak minta orang jampi. Dia tak. Itu dia. Jampi lain tu. Yang ni malaikat mari secara automatik dia baca ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dengar ni, ikut semua. Kalau kita pergi tengok orang sakit, kita boleh baca doa ni. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Mana kalau kita pergi tengok orang sakit kan, elok kita pergi doa-doa ni. Ini yang doa yang ke-8 dah ni tuan-tuan. Banyak dah doa kita. Tapi tengok keadaan lah, yang mana sesuai. Bila kita pergi tengok Allah, tuan sakit. Masya Allah. Baik. Bila tuan sakit, kita kena ambil doa ni. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku merawatmu. Aku jampimu dari segala sesuatu yang menyakitimu, min kulli syai'in yu'zik, daripada segala perkara yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari segala kejahatan hasad dan setiap jiwa atau mata yang berjahat, dia panggil penyakit ain, mata yang jahat. Allahu yashfik, Allah Ta'ala yang menyembuh penyakitmu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku merawatmu. Hadis ini rawahu Muslim. Mana hadis sahih. Hadis ini menunjukkan bahawa penyakit hasad, penyakit mata, pandangan mata jahat itu memang berlaku. Sebab tu Jibril jampi untuk Nabi, kalau ada pandangan mata jahat nak kena ke Nabi, hapuskan ya Allah. Kita kata alhamdulillah, hadis ini jelas. Tengok sedikit ulasan hadis, menarik juga. Ulasan hadis,
Hadis ini mengandungi dalil yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama dengan manusia yang lain. Baginda pun mengalami sakit. Ni ada setengah orang tulis buku, Nabi tak pernah sakit. Kita kata jangan ya akhi. Hadis ini sahih menunjukkan Nabi sakit. Bahkan kesakitan Nabi yang sangat teruk bila dekat nak wafat. Nah, itu sabit. Dalam hadis ini terkandung pengajaran bahawa ruqyah ke atas orang yang sakit menunjukkan kesempurnaan tawakal. Tak salah kita pergi baca. Jangan kata, apa doa-doa aku ni? Tak. Hal ini berbeza dengan seorang yang meminta pertolongan kepada orang lain agar membacakan ruqyah ke atasnya. Hal yang demikian juga berbeza kerana kita minta. Yang ni tak minta. Sebab itulah eloknya para jemaah sekalian, bila kita pergi ziarah sakit, jangan sampai dia minta kita doa. Kita terus baca. Apa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau orang minta pun boleh je kita baca. Mana kalau dia kata, Syekh, Ustaz tolong baca, tak apa. Tidak jadi masalah. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ruqyah kepada orang lain dan dibacakan ruqyah pula ke atasnya. Hal ini tidak dinafikan kesempurnaan tawakal melalui pembacaan ruqyah kerana itu bukan sebuah permintaan. Nabi kita baca dan dia Jibril datang baca. Sebab itulah kita kata eloknya kalau kita pergi ziarah orang sakit, jangan sampai dia minta supaya kita baca, kita terus baca. Dan peringatan kepada saya dan ustaz-ustaz semua, kalau ziarah orang sakit ataupun orang mari jumpa kita sakit, kan? Orang mari jumpa kita sakit, dia minta kita tolong jampi, tolong doa, kemudian dia bagi duit. Tolonglah jangan ambil duit. Dia dah dia sakit. Patut kita yang sihat ni bagi duit dengan dia. Ni kita ambil duit dia pula kenapa? Dia panggil menambahkan kesusahan dia. Kalau dia nak derma tak apa. Tapi bukan untuk kita. Untuk madrasah, untuk pusat pengajian itu lain. Ni kita ambil untuk kita. Jadi rajalah kita jampi-jampi ni sebab dapat duit. Sebab itulah kadang-kadang kita dimarahi oleh orang. Ahli-ahli jampi ni marah. Tak cakap macam ni, tutup periuk nasi kami. Periuk nasi lain. Ini bukan periuk nasi ni. Ini masalah kita tawakal kepada Allah. Masalah kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan masalah periuk nasi ya akhi. Baik. Kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab kita ni, hadis 909. Ataupun bacaan yang ke-9. Apa dia? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita sikit. Menarik cerita ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, dua orang sahabat, bahawasanya kedua-dua menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok ni. Dua orang sahabat bersaksi, Nabi kita bersabda. Itu nak menguatkan hujah. Menguatkan kesahihan maklumat yang dia sampaikan kepada kita. Nabi kata apa? Qala. Nabi kata, man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah itu Maha Agung. Saddaqahu rabbu. Allah Ta'ala benarkan kata-kata kita. Tuhan kata apa? Faqala la ilaha illallah illa ana wa ana akbar. Allah jawab, la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali akulah yang paling agung, yang paling besar. Wa iza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illa ana wahdi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku yang esa. La syarikali, tidak ada sekutu bagiku. Apabila orang itu kata, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, baginya kerajaan, baginya kepujian. Allah jawab, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, bagi akulah kerajaan, bagi akulah kepujian. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah pun jawab,
la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Mana tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan aku. Wa kana yaqul. Dengar ni. Siapa dia baca doa tadi? Doa yang telah diajar tadi. Siapa dia kata? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhu nar. Siapa dia ucap kalimah ini waktu dia sakit? Waktu kita sakit, kita baca doa ni. Manakala ada orang sakit, kita giajar doa ni. Baca. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Siapa dia baca doa ni waktu dia sakit, summa dia pun mati. Lam tat'amhu nar. Nescaya dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis Tirmizi kata hadisun hasan, muhakkik kata wa huwa kadzalik. Maknanya hadis tu hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, 9 bacaan ini jangan lupa. Kita jadikan amalan. Tengok tempat di mana sesuai. Mana kalau orang nak mati, kita baca doa ni. Lambat lagi pun tak apa, baca. Kita tak tahu kita mati bila. Baca doa ni, Nabi kata siapa dia baca doa ni, dia mati. Neraka tak nak sentuh dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, bahagialah. Mana-mana orang yang hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah sunnah ini kepada keluarga kita, masyarakat kita. Ketepikan bacaan-bacaan yang pelik-pelik yang diajar oleh orang tu orang ni. Setengah orang tu ajar, baca segini-gini. Oh, dijamin husnul khatimah. Siapa jamin? Siapa jamin? Hak Nabi jamin, kita tinggal. Hidup jamin orang lain, kenapa? Marilah kita sama-sama hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang hidup dengan sunnah. Sebagaimana kata Imam Salafus Saleh, as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah Nabi ibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa naik selamat, siapa tinggal tenggelam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia, mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan sambung bab yang ke-146, bab istihbabi su'ali ahli al-marid an halihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.